Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, selamat pagi, selamat tengah hari, selamat petang juga dan juga selamat malam kepada anak murid. Seperti biasalah JCS ya, jom cerita sains Okey, so saat lagi tak lama dah sekolah akan bermula, namun walaupun sekolah nak mula, pengajian kita masih tetap diteruskan ya. Okey, so pada kali ini kita nak melihat tajuk apa? Okey, masih lagi di bawah tajuk gerakan gerakan. So kali ini sebelum ni kita telah mempelajari momentum, betul kan? So kali ini ialah tekanan mensintesiskan konsep tekanan. Okey, so tekanan tu perlu ke tak perlu? Penting ke tak penting dalam kehidupan seharian Jadi di sini ada dua maksud tekanan sebenarnya. Tekanan perasaan, emosi, itu yang lain. Tapi dari sudut sains yang kita nak lihat ni ialah tekanan dari sudut fizikal Bermaksud kalau contohlah kalau kata dalam balon tu ada air, bila kita memberi tekanan kepada balon, kita menekan balon tersebut kan, kalau kata muncung balon itu tidak ditutup, kalau kita tekan diikat mulut muncung balon tu diikat, tak kuatlah mungkin sekadar saja. Apabila kita memberi tekanan kepada dinding balon dengan kadar yang sangat kuat kan, apa akan terjadi? Sudah pasti mulut balon tersebut akan terbuka dan air yang berada di dalamnya akan memancut keluar. Okey, kenapa berlakunya pancutan tersebut? Disebabkan oleh tekanan daripada luar Okey, so untuk itu kita akan lihatlah kita akan lihat apa yang kamu akan pelajari pada hari ini ialah mendefinisikan tekanan. Okey, itu satu. Apa maksud tekanan Kemudian yang kedua ialah menerangkan perkaitan antara tekanan, daya dan luas permukaan. Senang kata macam ni lah Kalau kata adik kamu menampar pipi kamu, kamu rasa macam mana? Adik kamu, so menampar ni guna tangan lah kan? Okey, dia pun menampar pipi kamu, kamu rasa macam mana? Kemudian satu lagi, katakan abang kamu ataupun bapak kamu lah dia menampar muka kamu. So apa yang kamu akan rasa? So apa perbezaan antara kedua ni? Kan, tidak lain tidak bukan selain daripada tenaga yang sangat tinggi, luas permukaan, iaitu tapak tangan adik kamu dengan tapak tangan ayah kamu. Apa beza dia? So bezanya ialah keluasan kan. Jadi nak kata tapak tangan ayah kita lebih luas. So kalau lebih luas macam tu, kalau diberi tekanan, maksudnya dihayun penampar tu ke pipi, so bagaimana? Apa kesan dia? Berbanding dengan adik kamu, adik kamu pun dia hayun juga ke pipi kamu. So apa yang kamu akan rasa kan? Jadi itulah perbezaan. Jadi nak kata daya, luas permukaan memberi perbezaan ataupun memberi efek kesan kepada tekanan. Okey, kita akan lihat lagi dalam penerangan buku teks. Okey, jadi bagi mereka yang ada buku teks, sila buka buku teks. Okey, bagi mereka yang ada buku teks buka surat 188 188 konsep tekanan. Okey, ada konsep tekanan di sini. Okey, kamu lihat kesan tapak kasut tumit tinggi pada pasir, pada pantai yang berpasir. Kan, kamu nampak kan, kasut tumit tinggi belakangnya tu kecil kan, manakala yang depan tu besar. So antara dua lekukan yang terhasil ni, lekukan mana yang lebih dalam? Sudah pasti yang kecil kan. Okey, jadi bila kecil bermaksud luas permukaannya besar ke kecil? Luas permukaan sudah pasti kecil. Jadi bila kecil, satu tekanan yang dikenakan iaitu berat badan berat badan kamu kenakan, jadi dia akan memberi lekukan yang paling dalam, lebih dalam lah berbanding dengan bahagian depan. Bahagian depan tu kan lebar. So bila lebar tu maksudnya luas permukaannya yang lebih besar. Jadi tekanan yang diberikan tidak begitu dalam kan. Okey, mari kita lihat. Pernahkah anda berjalan di atas pasir, menunjukkan kesan tumit daripada sepasang kasut tumit tinggi yang terbenam di dalam pantai pasir? Mengapakah keadaan ini berlaku? Sebenarnya berat badan yang bertindak terhadap luas permukaan tumit tinggi menghasilkan suatu tekanan yang menyebabkan tumit tinggi terbenam ke dalam tanah berpasir. Jadi apakah tekanan? Jadi tekanan berikut boleh dijalankan untuk mendapat gambaran awal berkaitan tekanan. Tekanan ditakrifkan sebagai daya normal per unit luas permukaan. Yang ni ini tekanan. So tekanan bersamaan dengan daya normal. Daya normal tu force lah, F, daya
Okey, berapa tekanan yang kamu berikan. Okey, kemudian dibahagi dengan luas permukaan. Jadi bermaksud kalau luas tu semakin luas, daya yang dikenakan semakin tinggi ke semakin kurang? Daya yang dikenakan. Katakan daya 100 Newton lah, 100 Newton. Okey, daya normal 100 Newton. Okey, dibagi dengan luas permukaan. Katakan luas permukaannya 1. 1 apa? Katakan 1 meter persegi lah. Kan? Jadi 100 bagi 1 100 kan? Okey, katakan luas permukaan tu 2 meter persegi. Jadi 100 bagi 2 50 kan? 50 Newton meter kuasa 2 katakan. Kan? Jadi bermaksud luas permukaan tu lagi luas kalau 5 100 bagi 5 20. Kan? Jadi maknanya lagi luas permukaan, lagi sikit ataupun lagi tekanan tu lagi dapat direndahkan. Jadi itulah yang digunakan contoh kalau kata kenderaan Hilux tu dia menggunakan tayar yang besar kan, apabila dia masuk ke kawasan gurun yang berpasir, dia akan buang angin sikit lah supaya tayar tu menjadi lebih lepek. Bila lebih lepek, luas permukaannya makin besar. Bila makin besar, berat Hilux tersebut, kenderaan tersebut yang ditekan kepada tayar adalah kurang. So bila kurang, maka dia berjalan di atas, bergerak di atas pasir, di padang pasir, dia tidak akan terbenam. Kan? Okay, itulah konsep dia ya. Okey, so tolong ingat formula ini. Ya, daya yang dikenakan, ulang balik tekanan ialah daya yang dikenakan AP equal F bahagi dengan A. F ialah daya dan E ialah luas jadi dia berlawanan Okey, perbincangan. Perbincangan ni tak apa tekankan sebatang paku tekan pada papan kenyataan. Adakah lebih mudah menekan paku tekan yang tajam pada papan kenyataan berbanding paku tekan yang tumpul? Okey. So kalau tumpul maknanya luas permukaan ujung tu lebih besar kan. Kalau tajam kan dia runcing. Runcing tu maksudnya luas permukaannya sangat kecil kan. Bila sangat kecil, bila kita beri tekanan, dia mudah masuk ke dalam softboard dalam papan kenyataan tersebut. Okey, unit SI bagi tekanan. Ini pun tolong ingat Ini unit asal dia iaitu Newton per meter persegi ataupun Pascal. Pascal. Itu ialah unit bagi tekanan. Boleh Jadi cuba anda pakai kasut bertapak rata dan berjalan di atas pantai berpasir. Kemudian pakai pula kasut bertumit tinggi dan berjalan di tepi kesan tapak kasut tersebut. Bagaimana kesan tapak yang terhasil? Jadi kita akan dapat beza Kalau pakai tumit tinggi dia akan terbenam. Kalau pakai yang mendatar tu ataupun yang lepek tu dia tidak terbenam Okey, eksperimen ni tak apa. Eksperimen ni okey. Okey, eksperimen ini pun sama kita letak plasticine di bawah plasticine. Kan? Kemudian ada bongkar kayu. Kemudian pemberat 50 kg. So apa yang kita ubah maksudnya katakan bongkar kayu tu kita guna yang lepek pula. Kan lepek macam ni. Kan luas permukaan dia besar kan. So kalau kata yang kecil ni, bila kita tekan dengan pemberat ni, maka dia akan terbenam. Macam ni lah. Kan? Tapi kalau kita guna yang lepek ni, bila kita jatuhkan pemberat yang sama 50 gram, mungkin dia terbenam juga, tapi terbenam yang cetek. Begitu. Kan? Jadi kalau kita guna yang lepek tadi, kan katakan kita letak di sini. So dia akan tenggelam sikit je. Berbanding dengan yang ni, yang bongkar kayu yang kecil ni, bila kita tekan dia akan terbenam sedalam ini. Jadi jauh beza kan. Jadi itulah konsepnya Okey. Ini eksperimen lah. Ni dia so ada dua keadaan. Satu yang lepek, yang lepek ni lebar lah. Satu yang halus kan. Pemberat sama iaitu 50 gram, ini pun 50 gram. Kalau kita hentam dekat atas ni, bagi kedua-dua ni, pastinya yang ini lebih dalam. Dan yang ini mungkin lepek macam tu sikit turun sikit
Okay. Okay, so habis tentang itu, kita akan lihat aplikasi yang digunakan. Contoh aplikasi tekanan dalam kehidupan seharian. Okay, satu, mata pisau lah. Mata pisau. Mata pisau tu tajam ke tumpul? Kan? Kalau kata tajam, maknanya luas permukaannya halus. Betul kan? Jadi bila kita beri tekanan sikit je, kita tekan sikit, maka kita boleh memotong apa saja yang kita nak potong. Sama juga dengan paku tekan. Kan? Paku tekan pun kalau dia tajam dekat ujung dia, kita tekan sikit dia maka masuk ke dalam. Itu konsep tekanan. Tekanan yang sama tetapi luas permukaan yang berbeza akan memberi impak ataupun kesan yang berbeza. Okey, sama juga dengan alat-alat lain. Kita guna alat peluncur, alat peluncur ais, ski kan. Dan jalur besi yang lebar supaya tekanan yang kecil digunakan. Sebab itu dia punya ni panjang. Dia punya kayu ni panjang. Kayu ski. Supaya dia memberi tekanan yang kecil. Kalau tidak, kita tak boleh meluncur. Kan? Kita baru nak meluncur, bom, tenggelam dalam salji. Sama lah juga dengan ni, jentera berat. Jentera berat dengan tayar yang traktor mempunyai luas permukaan yang lebih besar. Luas permukaan yang besar akan menghasilkan tekanan yang kurang. Maka traktor boleh bergerak ke atas tanah berlumpur. Maksudnya tak tenggelam lah. Okay. Okey, ini contoh lain lah dalam proses pengiraan tekanan. Jadi yang kita akan lihat dalam buku amali sebentar lagi. Okey, so habis buku teks, kita lihat buku amali pula. Okey, dalam buku amali muka surat 121 hubungan antara tekanan, daya dan luas permukaan. Semakin besar daya yang digunakan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Jadi yang dimalahkan luas permukaan bongkah, dimanipulasikan bongkah, jenis bongkah. Maknanya ada bongkah yang turus dan ada bongkah yang lebar. Okey. Okey, kemudian bergerak balas ke kedalaman lekuk pada plastisin. Okey, maknanya dua-dua bongkah ni, bongkah A, bongkah B kalau diletakkan di atas plastisin yang sama saiz, maka dia akan memberi kesan yang berbeza iaitu kedalaman lekukan. Okey. Okey, so kalau kita lihat sini, bagi bongkah yang logam, kedalaman lekuknya ialah dalam. Bagi bongkah logam. Okey, bongkah logam. Okey, dalam manakala kayu dia cetek. Okey. Okey, bongkah yang manakah menggunakan daya yang lebih besar? Sudah pasti bongkah logam. Nyatakan satu inferen. Bongkah yang lebih berat menggunakan tekanan yang lebih besar terhadap plastisin. Okey, jenis pemberat dengan kedalaman lekukan. Semakin berat jisim pemberat, semakin dalam lekukan yang dihasil. Betul kan? Daya yang dengan tekanan pula, semakin besar daya yang digunakan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Betul lah kan? Kalau daya tu kita bagi 10, maka tekanan juga adalah 10. Itu kalau kita anggap bahawa luas permukaannya ialah 1 meter persegi. Okey, kemudian nombor 4, adakah hipotesi ini diterima? Ya, diterima. Semakin besar daya yang digunakan, semakin besar tekanan yang dihasilkan. Okey, so hubung kait di antara luas permukaan pula bagaimana? Pun sama juga. Semakin besar luas permukaan, semakin kecil tekanan yang dihasilkan. Semakin besar luas permukaan. Okey, dimalahkan berat bongkah, dimanipulasikan luas permukaan bongkah, bergerak balas ke dalam lekukan, mencari yang ni. So bongkah A tu nampaknya turus. Turus. Maksudnya luas permukaannya kecil kecil. Bongkah B luas permukaannya lebih besar. Jadi dia punya kesan impak dia berlawanan. Okey, bagi A lekukannya lebih dalam. Bagi B lekukannya adalah cetek. Okey, begitu A dalam dan besar, B yang besar tu dia cetek. Bongkah yang manakah menggunakan tekanan yang lebih besar terhadap plastisin? Bongkah dengan luas permukaan yang kecil. Apakah hubungan antara luas permukaan dengan tekanan? Semakin kecil luas permukaan satu objek, semakin besar tekanan yang digunakan untuk objek itu. Okey, tekanan dia tak ada sebagai daya yang bertindak tepat terhadap suatu jenis unit luas. Ini formula tadilah. T equal P equal okey. Tekanan tulis dalam bentuk begitulah. Okey, ulang balik. P tekanan Newton meter persegi, F daya, force, A luas permukaan, area
meter kubik. Maka tekanan dipengaruhi oleh daya dan luas permukaan objek. Jadi itu formula je. So formula ini sebenarnya berkaitan dengan apa realitinya, apa realnya. Okey. Okey, kemudian dia bagi satu tugasan. Okey, tekanannya berapa? Tekanannya 60,000 Newton persegi. Ke atas suatu dinding kaca. Dinding, luas permukaan dinding ialah 10 meter kubik. So, bila kita darab, kita akan dapat 600 Newton. So, inilah jumlah Newton yang telah dibelanjakan oleh cikgu-cikgu. Apa dia ni? Tanda sekejap. Okey, tandakan dua faktor-faktor yang mempengaruhi magnitude tekanan. So, daya, luas permukaan. Berdasarkan eksperimen ini, nyatakan definisi secara operasi. Tekanan ialah daya yang bertindak untuk menghasilkan lekukan pada plastisin. Okey, dalam kehidupan seharian, pelajar biasanya menggalas beg di belakang. Jadi yang dibawanya ialah buku-buku yang berat, bebannya tinggi. Okey, so bagaimana nak meringankan beban tersebut? Kalau kata jumlah buku ialah 10 kilogram, banyak tu, katakan satu buku 1 kilogram. Kalau 10 tak 10 kilogram. Tu dia, berat gila kan? Berat tersangat. Jadi, pemegang ataupun penyangkut di beg tu, dia punya keluasannya lebih besar. Nampak Sebab itu dia lebih mudah, lebih ringan dia rasa. Sebab daya dipindahkan ke serata. Tali beg galas A adalah luas dan daya diagih sama rata keseluruhan permukaan. Oleh itu, tekanan yang bertindak pada bahu adalah kurang. Kan? Dan apakah hipotesis diterima? Ya, semakin kecil luas permukaan satu objek, semakin besar tekanan yang dikenakan objek itu. Okey, so apakah aplikasi tekanan dalam kehidupan seharian? So kalau kita lihat, paku dapat diketuk ke dalam dinding dengan mudah kerana hujungnya yang tajam. Kemudian beg pula dengan pemegang yang lebar lebih selesa dibawa kerana daya dikagih pada seluruh badan. Betul. Kan? Jadi yang terhandle pula tajam dia dapat ditekan dengan mudah ke dalam papan kenyataan kan. Mudahlah sebab dia tajam kan. Maksudnya luas permukaan sangat kecil. Kenderaan berat seperti traktor, lori mempunyai takat yang lebih besar supaya dapat bergerak dengan mudah di atas tanah yang lembut atau kawasan yang berpasir. Okey. Kemudian bawah tanda karat pada sama aplikasi berikut merupakan tekanan tinggi atau tekanan rendah. Okey. So mana yang tinggi, mana yang rendah? Agak-agak lah. So kamu mengatakan bahawa kasebut dia tekanan tinggi. So bagaimana teknologi Jepun dan juga Amerika sedang mereka cipta kasut sebab kasut ni antara keperluan harian yang sangat penting. Jadi bayangkan kalau 3 minggu kan PKP dan sambung lagi bakat hangus lah ataupun bau-bau lah ni rumah tersebut. Jadi sebab itu kita melihat bagaimana aplikasi tekanan dalam kehidupan seharian. Okey, cikgu rasa itu saja. Seperti biasa, sila lihat Google Classroom dan cuba selesaikan tugasan yang diberi. Ataupun buat tugasan itu di atas buku nota, kemudian snap gambar hantar PM ataupun hantar grup. Okey, itu saja. Dengan itu cikgu sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.